Hai, Assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Amir Afham daripada MTAS Academy. Selamat datang ke video MTUT. Hari ni kita nak sambung beberapa tips lagi yang macam mana korang nak pilih smartphone. Tak habis lagi. Tapi yang ni dah bahagian ketiga, so yang ini yang terakhir. So kepada korang yang belum tengok lagi, ada 2 tips sebelum ni. Boleh check it out dekat video dekat channel MTAS Academy. Saya ada bagi link dekat bawah. Tanpa buang masa lagi, jom. Okey, antara tips nak pilih smartphone adalah kawalan manual. Sebelum ni, kawalan manual ni cuma ada dekat mode foto je. Dia tak ada dekat mode video. Dan sekarang, hampir kebanyakan smartphone dah boleh mengawal setting untuk video secara manual. Biasanya setting manual ni, nama dia promote ke ataupun video professional ke, dia macam itulah lebih kurang. So, korang ada lebih kawalan pada kamera korang. Macam setting dia, ada white balance, ada shutter speed, fokus dan ISO. Cuma aperture je tak ada sebab aperture ni tak boleh ditukar dekat lens. Cuma dulu Samsung pernah buat ada satu smartphone ni yang boleh tukar aperture macam Samsung Galaxy S9 Plus. Yang tu dia ada 2 aperture. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya ads atau iklan yang dikeluarkan oleh pengeluar smartphone ni adalah rakaman hasil daripada smartphone yang dipromot tu. Macam contoh iklan daripada iPhone 11 Pro Max ni, lawa kan? Tapi ramai sebenarnya yang tak tahu yang nak shooting dengan smartphone ni sebenarnya banyak aksesori yang digunakan untuk bantu dalam nak hasilkan certain shot. Dia bukannya macam pegang smartphone saja terus boleh shoot macam apa yang korang nak. Kadang-kadang kena pakai tripod lah, kadang-kadang kena pakai rigging macam contoh nak letak mikrofon dan sebagainya. Contohnya macam ada lens tambahan dan ada pelbagai focal length macam brand Moment, ada ultra wide, ada zoom dan sampai ada anamorphic lens. Ataupun yang brand-brand biasa macam clip lens yang korang tengok dekat Shopee tu, itu pun antara salah satu aksesori. Tu tak cerita lagi, aksesori yang famous sekarang ni adalah macam contoh stabilizer. Kalau smartphone korang tak ada OIS ataupun EIS, stabilizer ni at least dapat bantulah korang untuk kurangkan kegaran masa nak shoot video. Biasanya korang shoot video dengan smartphone ni korang akan pegang secara handheld, tapi dengan gunakan stabilizer ni, kalau korang nak buat shot-shot macam jalan ke, shot-shot yang memerlukan movement, so dengan gunakan stabilizer ni dapat kurangkan lah kegaran tu. Mikrofon untuk smartphone sekarang ni memang banyak gila lah company dah keluarkan dan macam-macam lah. Ada jenis shotgun mic, ada jenis yang left mic dan semurah macam brand Boya M1. Rasanya tu yang paling murah lah, dalam RM50 macam tu. So, audio korang akan lagi improve berbanding korang record direct daripada smartphone tanpa ada apa-apa mic tambahan. Contohnya macam smartphone korang jauh, korang nak buat shot wide kan, lepas tu korang punya subjek tu, korang punya actor tu jauh, takkanlah masa dialog korang nak rakam daripada smartphone tu, mestilah sound dia capture daripada environment lah, dia akan capture korang punya actor punya sound tu mesti akan slow je. Mestilah korang nak gunakan mic tambahan. Dan tips yang terakhir sekali adalah storage. Jangan lupa guys, yang storage ni sangat-sangat penting sebenarnya, sebab video ni banyak gunakan ruang simpanan dalam smartphone korang. Lagi-lagi kalau korang yang buat take banyak kali, lagilah banyak. Carilah smartphone yang storage-nya sekurang-kurangnya sekarang ni 64GB ke atas. Boleh je kalau nak rendah lagi, tak ada masalah. Tapi korang kena ingat yang kalau smartphone 64GB lah contohnya kita ambil kan, confirm korang tak akan dapat 64GB secara literally. Yang cuma tinggal dalam maybe dalam 52-50GB macam itulah, sebab yang selebihnya tu dalam 10GB macam tu, 10GB itulah smartphone buat untuk sistem, sama ada Android atau iOS sama je. Dan belum lagi korang install apps-apps yang lain, lagilah berkurang korang punya storage tu. And lagi satu, kalau smartphone korang tu ada ruangan storage tambahan macam microSD, bolehlah korang manfaatkan sepenuhnya. Pastikanlah beli microSD yang cukup laju kalau korang nak rakam video yang beresolusi tinggi, macam contoh 4K dan ke atas. Sebab video resolusi tinggi ni perlukan write dan read speed yang laju. Nak tahu macam mana nak pilih? Tu video lain lah, dan nanti makin panjang pula video ini, korang tak nak tengok pula kan. So carilah smartphone yang menggunakan storage yang besar. Okey, saya nak beritahu sikit, ini adalah tips tambahan yang mana tips ini adalah camera processing. Okey, camera processing ni dia macam ni.
Setiap kamera dia ada prosesor dia sendiri, sama macam kamera-kamera yang ada sebelum ni. Macam Sony kita ada Bionz X, apa benda tak silap. Kalau Canon kita ada Canon tak ingat lah ni dekat sini. So kamera ni dia ada prosesor sendiri, dia ada chip sendiri untuk proses macam mana footage image tu akan terima masuk dalam kamera handphone tu. So chip ni dia adalah develop daripada setiap brand tu sendiri. Maksudnya setiap brand daripada smartphone tu ada cara-cara dia untuk proses gambar tu macam mana. Daripada Google lain, daripada iPhone lain, daripada Samsung lain, daripada Xiaomi lain. Macam tu. So camera processing ni juga dia boleh diupdate daripada syarikat smartphone tu supaya cara-cara dia proses tu semakin baik daripada yang sebelum ni. Maybe sebelum ni cara manufacturer tu proses maybe kurang baik lah, maybe kurang exposure ke, kurang color ke, dan macam mana. Contohnya smartphone korang dapat update yang terbaru, dan update tu ada menyatakan yang camera processing smartphone korang tu di-improve, maybe korang akan dapat footage yang lebih baik lah daripada yang sebelum ni. So akhir kata, camera processing ni semuanya berbalik pada manufacturer brand smartphone tu masing-masing. Ada semua brand smartphone ni lain cara dia nak proses kamera tu, bergantung pada software developer dan macam-macam lah R&D yang diorang buat. So smartphone apa yang paling baik sebenarnya? Smartphone yang ada ciri-ciri yang saya sebutkan dalam 3 video sebelum ni, InsyaAllah smartphone yang terbaik untuk korang pilih untuk shooting video. Kalau saya ada terlupa perkara yang penting ke, korang bolehlah beritahu dekat komen kat bawah ni. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat dan korang suka video macam ni, tekan like dan share lah kepada orang lain supaya dapat manfaat yang bersama. Dan jangan lupa guys, kita ada misi iaitu hashtag 100k subscriber untuk MTAS Academy. So jemputlah, tekan subscribe dekat bawah ni. InsyaAllah kita bawakan konten-konten yang bermanfaat. Dan kalau korang nak belajar pasal pembuatan video, sebenarnya dekat MTAS Freak ni kita orang ada khas package untuk cara buat video dengan gunakan smartphone, daripada tulis skrip sampailah ke korang editing dalam smartphone tu. Gunakan apps dalam smartphone tu. Apa lagi? Cepat langgan mtasfreak.podia.com. Jangan lupa kita jumpa dekat sana. Sekian saja daripada Amir Faham. Kita jumpa juga dalam video M2 yang